Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aliyah Nurhidayu binti Abdul Aziz A172405. Okey, video kali ini saya akan menerangkan tajuk pendekatan psikologi dakwah kepada non-Muslim. Sebagai permulaannya, saya akan menerangkan iaitu dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Okey. Apakah itu psikologi dakwah? Okey. Ilmu tentang jiwa. Itu maksud psikologi dakwah. Akan tetapi yang dimaksudkan bukanlah tentang jiwa. Psikologi ini ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai gambaran dari keadaan jiwa dia. Ilmu dakwah ini juga sangat relevan kepada psikologi dakwah ini dalam membantu kegiatan pendakwah-pendakwah di dunia. Okey, dan psikologi dakwah ini merupakan cabang pengetahuan yang baru, merupakan gabungan antara kajian psikologi dengan ilmu dakwah. Jadi psikologi dakwah ini pada hakikatnya merupakan bahagian daripada psikologi Islam. Oleh kerana itu, untuk mempermudahkan pemahaman tentang psikologi dakwah ini, maka perlu diketahui pengertian daripada psikologi dakwah dan perlu memahami psikologi dakwah itu dengan sempurna. Okey. Kata Muhibah Syah ini, menurut Muhibah, dia kata maksud daripada psikologi ini ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat kejadian manusia dan tingkah laku mereka daripada kelompok dalam sesebuah hubungan itu. Jadi Wilhelm pula mengatakan psikologi ini ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia seperti perasaan, panca indera, dia punya fikiran dan lain-lain. Okey. Dakwah Rasulullah SAW kepada non-Muslim. Bagaimanakah dakwah ini? Iaitu Rasulullah SAW memandang orang yang berbeza agama dengan baginda sebagai seorang manusia yang diajak masuk ke dalam Islam sama rata sahaja. Oleh kerana individu tersebut pada hukum yang tersesat menjadi seseorang yang tidak tersesat daripada agama, menjadikan seseorang itu bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang baik. Setiap umat Islam ini menunjukkan jalan yang lurus. Okay? Sekiranya seseorang itu menyahut seruan Islam, maka dia menjadikan saudara sesama Islam ini mempunyai hak yang sama, tanggungjawab yang sama terhadap bukan Islam. Daripada surah At-Taubah ayat 11, firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bermaksud, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, maka bererti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui. Okey. Seterusnya, berdasarkan sejarah atau sirah Rasulullah SAW dalam berdakwah, antara usaha yang diperjuangkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketidakpaksaan dalam memeluk Islam. Yang pertama, yang kedua kesamarataan, yang ketiga sikap yang adil dan sifat yang jujur serta peramah dan penuh dengan kebaikan. Jadi Rasulullah SAW ni tidak pernah memaksa non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Malah dia menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada orang Islam. Jadi Islam ini mengajak umatnya berinteraksi dengan baik kerana Muslim dan non-Muslim ini bersaudara, mempunyai kesamarataan, tak ada yang beza. Kita sesama manusia ini tak ada perbezaan kaum apa semua, tidak. Jadi kita ni kena ada sifat toleransi. Jadi wahai Nabi, itu jenazah yang Yahudi baginda bersabda, bukankah dia juga seorang manusia? Nabi bercakap begitu. Jadi kita sebagai manusia ini kenalah ada sifat
toleransi, sifat sama je, sama rata. Okey, seterusnya iaitu sikap adil. Sikap adil ni macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kerana prinsip daripada sifat mulia dia yang tinggi. Islam juga menyusun hubungan dengan non-Muslim. Hubungan dalam Islam berdasarkan asas adil dengan individu seagama mahupun yang berlainan agama di suatu situasi yang sama, aman, sikap yang adil terhadap non-Muslim itu sendiri di negara Islam kita, negara Malaysia. Jadi antara contoh non-Muslim yang memeluk agama Islam iaitu Ustaz Abi Eo dan Firdaus Wong. Mereka ini merupakan pendakwah Islam yang cukup terkenal dan merupakan bangsa agama Cina yang sebelumnya Firdaus Wong ini menganut agama Buddha. Jadi mereka ini berusaha untuk mengajar orang yang bukan Islam kepada Islam dalam mempelajari ilmu agama dan memperkembangkan agama dengan baik, dengan hebat. Okey, secara kesimpulannya, pada zaman Rasulullah SAW, usaha yang digunakan untuk berdakwah kepada golongan non-Muslim ini adalah yang pertama, dakwah dengan kemuliaan akhlak. Dan dakwah dengan nyata, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan nasihat yang baik, dakwah yang perdebatan dengan cara yang terbaik. Jadi dengan itu umat Islam perlulah berusaha mempelajari ilmu psikologi dakwah ini dengan mendalam supaya pelaksanaan dalam berdakwah itu tercapai dengan jaya dan cemerlangnya dan dapat menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia kepada golongan, terutama kepada golongan non-Muslim. Semoga kita semua akan diterima oleh Allah SWT segala ilmu dan amalan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih daripada saya.